Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Effendi Osman. Video kali ini saya nak buat review penuh Amazfit T-Rex 3. Sekiranya anda dalam pertimbangan untuk beli jam ni, anda kena tonton video review penuh ini sehingga habis. Saya ada letakkan apa fungsi yang menarik pada jam ni. Selain itu juga saya tunjukkan secara detail apa yang ada pada jam ini. Selain itu juga ketepatan GPS dan juga ketepatan heart rate monitor juga ada dalam video review penuh ini. Jadi, tanpa buang masa, mari kita pergi kepada review penuh Amazfit T-Rex 3. Pertama sekali kita pergi dengan dia punya reka bentuk. Untuk reka bentuk, pada awal dia saya rasa dia macam unik sedikit sebab dia bersegi macam ni. Biasanya jam dia akan bulat sedikit tapi yang ni dia bersegi. Material dia, kalau anda tengok dekat sini, bezel dia adalah stainless steel. Berbanding dengan T-Rex 2 sebelum ni menggunakan hard plastik, tapi yang T-Rex 3 ni dia menggunakan bezel jenis stainless steel. Jadi kalau ikut penggunaan anda nampak dekat sini memang tak ada cala yang ketar. Saya boleh kata berapa kali juga saya terlanggar pintu kereta sehingga bercala kereta saya, tapi jam ni tak ada cala. Beberapa kali juga terhantuk dengan hujung meja, tapi jam ni juga tiada cala. Dekat sini saya boleh katakan binaan untuk Amazfit T-Rex 3 ni sangat kukuh dan sangat tahan lasak. Kemudian untuk dia punya skrin dia menggunakan Gorilla Glass. Dia bukan Sapphire Glass, tapi kalau anda nampak dekat sini pun sama. Tak ada cala. Dah sebulan pakai, macam saya cakap tadi, beberapa kali dah terhantuk dengan meja, dinding, tapi tak ada cala yang kelihatan pada skrin dia. Untuk saiz jam ni dia punya saiz 48.5 mm. Dia sedikit besar. Untuk wanita mungkin tak berapa sesuai. Tapi kalau anda suka jam besar, tak ada masalah pun nak pakai. Sekiranya pergelangan anda kecil, mungkin nampak besar dan kelonggar sedikit. Tetapi jangan khawatir, dia punya tali anda boleh tukar. Katalah tali sedia ada ni tak menarik atau tak best, anda boleh buka skru ni dan tanggalkan tali ni. Dia bekalkan juga adapter untuk anda guna dengan tali lain. Dia punya saiz saya boleh katakan agak universal. Contohnya macam ni, kita buka, kita pasang dia punya adapter tu. Kemudian dia punya tali ni, saiz dia adalah 22 mm. Agak universal dan banyak di pasaran. Yang macam ni, saya punya tali ni nampak. Ni boleh masuk ni. Nylon strap ni 22 mm dan untuk T-Rex punya adapter ni 22 mm. Seterusnya untuk kecerahan skrin dia adalah 2000 nits. Boleh kata agak terang. Kalau anda lihat bawah cahaya matahari, tak ada masalah untuk tengok paparan pada skrin jam. Kemudian dia punya saiz skrin juga 1.5 inci, memang besar. Kemudian resolusi dia 480 x 480. Dia macam fully use dia punya skrin ni. Untuk skrin anda boleh tengok dia punya skrin sangat smooth dan lancar. Tambahan juga dia ada satu fungsi iaitu glove mode. Bagi sesiapa yang selalu melakukan aktiviti larian denai yang ada kawasan berlumpur, kadang-kadang kita kena pakai glove untuk technical climbing yang ada tali. Jam ni ada glove mode, anda boleh onkan glove mode. Dia punya touchscreen akan berfungsi dengan lebih sensitif. Tapi sekiranya tak pakai glove, tolong off benda tu sebab dia akan gunakan lebih banyak bateri dan juga sensitivity dia lebih sensitif berbanding anda offkan glove mode. Tapi jangan khawatir kalau anda tak suka nak pakai touchscreen, dia ada 4 butang yang anda boleh guna untuk navigate keluar, masuk atau pilih apa-apa menggunakan 4 butang yang ada pada jam ni. Seterusnya, jam ni ada juga fungsi night display. Night display, dia punya paparan akan berwarna merah atau warna yang kita pilih. Kalau tengok dekat sini, kita ada 3 pilihan warna. Pergi pada display, pergi pada night display, pilih color. Anda boleh pilih warna orange, warna hijau atau warna merah. Yang menarik ni, ada juga auto enable. Maksudnya dekat sini anda boleh schedule atau anda boleh tetapkan pukul berapa untuk dia on. Jam ini juga didatangkan dengan fungsi AI. Salah satunya adalah voice assistant, flashlight. Sudah akan buka
torchlight atau kita panggil flashlight lah. Ni ada warna putih, dia ada warna merah. VO2 max. Set alarm at 5 AM. Jam ni juga boleh masuk MP3 file. Anda boleh masukkan MP3 atau lagu anda ke dalam jam melalui aplikasi Zap pada telefon anda. Pemandangan jam ni tak ada speaker, anda kena pairkan dengan sebarang headphone atau earphone yang ada sokongan Bluetooth. Boleh kontrol dekat sini. Nak kuat, nak slow boleh dekat sini. Kemudian nak skip track pun boleh melalui jam. Adakah lagu boleh dimainkan sambil anda berlari? Ya, boleh. Anda boleh dengar lagu sambil membuat aktiviti larian atau aktiviti GPS yang lain. Ini contoh paparan notifikasi pada jam. Anda kena pastikan anda allow preview pada aplikasi WhatsApp pada smartphone anda. Untuk pengguna iPhone, setakat ni tak boleh nak reply teks terus daripada jam. Untuk pengguna Android, tak silap saya boleh. Benda ni bukanlah masalah pada jam, tapi adalah kekangan ekosistem Apple itu sendiri. Contoh notifikasi lain seperti ni, WhatsApp, anda boleh nampak. Tekan untuk baca. Selain itu juga, jam ni hanya boleh menerima notifikasi. Dia tak boleh lakukan panggilan telefon terus pada jam. Ini kerana jam ni tiada speaker, hanya ada mic. Mic pun hanyalah untuk kegunaan voice assistant dan juga fungsi voice memo. Anda boleh buat recording menggunakan mic pada jam. Contoh dia seperti begini. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Assalamualaikum, nama saya FND. Ini adalah percubaan mic T-Rex 3. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Assalamualaikum, nama saya FND. Ini adalah percubaan mic T-Rex 3. Seterusnya untuk fungsi kesihatan, jam ni ada readiness, heart rate, blood oxygen, stress monitoring, one tap measuring. One tap measuring ni dia akan ambil bacaan heart rate, SpO2, stress dan juga breathe. Kemudian ada juga Pi. Pi ni merupakan indikator atau matrix yang digunakan oleh Amazfit. Anda kena pastikan anda punya bacaan tu 100 ke atas setiap hari untuk kesihatan yang baik. Kemudian ada aktiviti. Seterusnya yang menarik dekat sini adalah sleep tracker. Dia ada sleep phase. Kemudian yang paling menarik ada naps punya tracking. Jadi kalau yang jenis tidur siang, anda boleh track anda punya naps melalui jam ini. Kemudian ada meditation. Yang ni kalau tak ada dalam jam, anda boleh install daripada aplikasi Zap. Kemudian ada HRV. Yang ni anda kena tidur baru dah ambil data. Kalau tengok dekat sini, saya punya bacaan selama 7 hari. Average saya 40, baseline saya 37. Jam ni juga ada termometer. Dia akan mengukur suhu yang bersentuhan dengan dia punya sensor. Sensor dia berada di bahagian belakang. Jadi sekiranya anda pakai pada tangan anda, dia akan ukur suhu kulit anda, bukanlah suhu badan anda. Nampak dekat sini suhu dia menaik bila saya letak saya punya jari. Kemudian saya tukar kepada ice pack dan bacaan dia menurun. Jadi saya nak tunjukkan dekat sini bahawa sekiranya kita pakai jam ni, dia akan ukur suhu yang bersentuhan dengan dia punya sensor. Katalah anda tak pakai jam, dia akan ukur suhu keadaan sekeliling. Jadi itu saja untuk fungsi kesihatan. Kita teruskan dengan pilihan sukan. Untuk pilihan sukan, jam ni ada lebih kurang 170 pilihan sukan.
outdoor running, walking, outdoor cycling, strength training, hiking, climbing, pool swim, open water swim, treadmill, trail running, triathlon, snowboarding, skiing, rowing machine, multisport. Yang ni kita skip dulu. Katalah anda punya sukan tak ada, anda boleh pergi kat more workout sini, anda boleh buka dekat sini dan add. Yang menarik dekat sini bagi peminat atau penggiat sukan diving, anda boleh gunakan jam ni untuk track aktiviti anda. Kita ambil contoh, kita ambil yang outdoor free diving. Start saja. Okay, dia ada bacaan current diving duration, kemudian ada depth, kemudian ada diving speed dan sekali ada bacaan temperature. Minta maaf, saya bukan seorang diver, tapi saya sempat test jam ni semasa berenang dekat Legoland, yang mana bila anda menyelam, dia akan kira berapa kali anda dah diving. Jadi bacaan dekat depth ni pun dia akan bertambah. Sekiranya anda dive sejauh atau sedalam 3 meter, dekat sini dia akan tunjuk 3 meter. Selain itu juga ada bacaan current diving duration. Maksudnya sekiranya anda dive, dekat jam dia akan tunjuklah dah berapa lama anda diving atau dah berapa lama anda berada dalam air. Skrin dia boleh kata jelas, nampak jelas sebab AMOLED screen. Tak ada masalah, melainkan kalau macam air laut tu kotor dan susahlah nak nampak. Selagi mana anda boleh nampak anda punya sekeliling, paparan pada jam jangan risau, anda boleh nampak. Jadi untuk orang yang melakukan skydiving, anda boleh gunakan jam ni. Jam ni juga ada diving certification. EN 13319, ISO 6425. Kemudian adalah certification yang lain. Saya tak pasti untuk yang ni, tapi saya akan letak dia punya certificate number tu dalam paparan pada video ini. Satu lagi penaik tarafan yang baik pada T-Rex 3 berbanding T-Rex 2, T-Rex 3 didatangkan dengan offline mapping atau topo map. Paparan pada offline mapping ni saya boleh katakan agak baik, yang mana ada informasi jalan. Katakanlah anda buat trail running pada laluan yang popular, ada nama laluan tersebut pada map anda. Selain itu juga, fungsi seperti elevation info atau elevation overview juga ada pada jam ni. Tapi dengan syarat anda kena load GPX file activity pada jam. Satu lagi fungsi baru yang menarik pada jam ni adalah slope overview. Slope overview ni dia akan tunjukkan segmen pendakian secara detail pada jam. Contoh dekat sini 680 meter jarak, ketinggian dia adalah 49 meter. Jadi dekat sini kita boleh tahu depan tu ada climbing atau elevation yang agak tinggi untuk kita daki. Selain itu juga jam ni ada off-road punya alert. Jadi bila anda tersasar pada laluan, dia akan bagi alert pada jam. Untuk paparan selepas aktiviti, contoh paparan dia adalah seperti berikut. Okey, pertama sekali akan ada paparan kita punya jarak, average pace, kita punya masa, kemudian ada juga map laluan kita lari. Tu ada bacaan average heart rate, cadence berapa, calories burn berapa, average stride, kemudian total ascent, total descent, kemudian ada heart rate dalam bentuk zone macam ni lah, maximum anaerobic, aerobic, fat burning, warm up. Tu ada heart rate dalam bentuk graf macam ni. Kemudian ada bacaan power juga. So, kalau nampak yang drop-drop ni, maksudnya saya berhentilah. Kemudian ada juga data real-time performance. Kalau nampak dekat sini, performance untuk larian ni dia drop daripada larian sebelum ini. Dan akhir sekali ada bacaan pace dalam bentuk graf macam ni. Untuk bacaan yang detail, anda boleh buka aplikasi Zap untuk tengok data yang lebih detail. Ini contoh data dekat aplikasi Zap. Okey, ada tempat kita lari, kemudian samalah tadi, ada jarak, kemudian ada workout time, average pace, average heart rate, calories, training load, cadence. Kalau nak detail, boleh tekan detail, ada paparan yang lebih banyak lah. Aerobic TE ada, anaerobic TE pun ada, training load pun ada, VO2 max, average power, max power, altitude, semua ada.
Ada juga training effect. So ada aerobic dan juga anaerobic. Kemudian yang menarik dekat sini, anda boleh export aktiviti keluar. Contoh ini daripada workout tadi. Boleh share kepada image. Ada juga long picture, anda boleh tengok dalam bentuk long picture, semua data ada. Dan yang best juga dekat sini boleh export data aktiviti. Boleh export terus JPEG file, TCX Formax dan juga feed format. So katalah anda buat aktiviti hiking, lepas tu anda nak share dengan kawan anda, just tekan GPS format ni. Lepas tu boleh share melalui AirDrop. Aplikasi ni saya boleh katakan agak menarik dan juga dia punya data yang dipaparkan dekat sini memang detail. Seterusnya kita pergi pula pada ketepatan GPS. Bagi yang tak tahu, T-Rex 3 ada multiband frekuensi. Jadi GPS dia sepatutnya lebih baik berbanding model sebelum ini. Jadi dekat sini kita lakukan percubaan atau test dekat Putrajaya. Kalau anda nampak dekat sini ada 3 warna atau 3 jam. Yang warna biru adalah Forerunner 955. Warna merah kita punya T-Rex 3 dan warna kuning adalah Coros Base 3. Kesemuanya menggunakan tetapan yang sama iaitu multiband frekuensi atau dual frekuensi. Kita bermula dekat POJ atau Mahkamah Persekutuan Malaysia. Kita melalui kawasan Kementerian Kewangan. Anda boleh nampak warna merah ni T-Rex 3, dia steady je. Yang dua ni ada ke kanan sedikit. Kemudian kat sini sampai ke Dataran Putra atau Masjid Putra. Laluan dia hampir sama ke semua. Agensi anti dadah pun okey juga. Menara Pekeso, betul Dataran Wawasan, yang ni pun okey juga. Seterusnya kita sampai dekat Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN. Pun okey. Yang ni sebab ada penutupan jalan, jadi kita divert ke tengah sedikit. Dan kita continue. Dia nampak laluan dia okey lah dekat sini. T-Rex 3 cantik. Tu patah balik. Kat sini boleh nampak. Okey, ni pun okey juga. Ni dekat Attorney General Chamber. Apa benda bangunan ni saya lupa dah. KBS Boleh nampak dekat sini T-Rex 3 warna merah ni steady. Yang dua ni dia ke dalam sedikit. Sebab ni memang kita betul-betul lalu tepi bangunan tinggi. Jabatan Pengangkutan boleh nampak dekat sini lah Forerunner 955. Dia ke dalam. Sebenarnya memang kita lalu dekat tepi jalan raya ni lah. Kemudian dekat DCA ni pun boleh nampak T-Rex 3 steady. Yang dua ni dia rapat sedikit ke belah bangunan. Jadi untuk ketepatan GPS, saya boleh katakan untuk T-Rex 3 ni memang ada penambahbaikan yang ketara dan nampak dia lebih baik berbanding model sebelum ini. Seterusnya kita pergi pula kepada ketepatan heart rate monitor. Dekat sini kalau anda nampak ada dua device, warna purple Amazfit T-Rex 3. Kemudian kita punya chest heart rate monitor atau kita punya reference device adalah Polar H10. Kalau nampak dekat sini bacaan dia satu mata beza. Di sini mungkin ada beza sikit. H10 147, T-Rex 145. Tapi bila nampak dekat sini menurun, kedua-dua dia pun menurun. Atau bila naik, kedua-dua pun naik. Boleh katakan kalau anda tengok secara kasar, memang bacaan heart rate monitor Polar H10 dan juga Amazfit T-Rex 3 ni boleh katakan hampir sama. Jadi boleh saya katakan heart rate monitor dia agak baik untuk model yang ni. Ini untuk long run, kita ada lagi satu. Seterusnya,
interval session, yang mana kebanyakan jam dia akan kalah atau lemah dekat sini. Ini kerana interval session ni kita ada heart rate. Kita akan try lari dengan laju untuk bagi heart rate naik. Kemudian kita akan slow down untuk bagi heart rate recover. Dan biasa bila recover dan naik tu, bila kita bertukar dia punya speed tu, biasanya heart rate akan struggle. Optical heart rate dia akan lambat sedikit. Tapi nampak dekat sini, okey, kita mula. Yang ni warm up. Amazfit T-Rex 3 113, Polar H10 114, 117. Dekat sini kalau nampak pun beza mungkin satu mata, dua mata lah paling besar. Lepas tu kita dah start sprint. Boleh nampak heart rate Amazfit T-Rex 3 126, H10 Detect 129. Lepas tu dah nampak dia naik. So, perbezaannya biasa 1-2 mata sahaja. Cuma saya nak tunjuk dekat sini berapa cepat dia follow. Kalau tengok dekat sini kita slow, jadi heart rate dia akan drop. Anda boleh nampak. Kalau tengok secara kasar, boleh katakan dia hampir sama. Kemudian kita speed balik. Boleh nampak perbezaan pun satu mata. Pun kalau katakan perbezaan pun sedikit saja dekat sini. Ni recover pun nampak. Kedua-duanya recover dekat masa yang lebih kurang sama. So ada 5 set. Boleh nampak dekat sini. Graf dia pun nampak cantik. Cuma dekat sini dia spike sikit. Saya tak pasti mungkin jam longgar atau apa. Tapi untuk 5 set ni saya boleh katakan pick up dia cepat dan dia punya recover pun boleh kata cepat. Jadi untuk heart rate monitor Amazfit T-Rex 3 ni saya sebenarnya agak kagum dan saya berani cakap dia antara yang baik dan accurate juga. Seterusnya, jangka hayat bateri. Untuk penggunaan smartwatch mode, jam ni boleh bertahan selama 27 hari. Untuk pengguna yang agak heavy seperti saya, ada larian setiap hari dan kerap menerima mesej, penggunaan saya lebih kurang 10 ke 13 hari untuk sekali cas dia akan habis. Untuk penggunaan GPS pula, untuk tetapan GPS terbaik, jam ni boleh bertahan selama 40 jam. Saya sempat buat simulasi larian dengan tetapan GPS terbaik. 1 jam aktiviti, penggunaan bateri dia hanya sekitar 3% sahaja. Kemudian sekiranya anda ada perancangan untuk lakukan larian ultra yang lebih lama, anda boleh gunakan tetapan GPS yang lebih rendah. Jam ni boleh bertahan selama 180 jam. Untuk penggunaan saya yang biasa lari ultra 50 km, 40 jam untuk tetapan GPS terbaik, saya rasa sudah cukup untuk saya. Kesimpulan dia, adakah jam ni baik untuk anda? Dengan harga yang ditawarkan bawah RM1,200, saya boleh katakan jam ni antara jam yang patut anda miliki. Ini kerana fungsi Topo Map sangat baik ada. Kemudian fungsi navigasi. Kalau anda tengok video sebelum ni, saya pernah buat demo saya lari The Nine dengan jam ni. Fungsi yang saya biasa guna semua ada pada jam ni. Selain itu juga, jam ni juga ada fungsi untuk road running. Macam contoh, interval pun ada, virtual pacer pun ada. Tambahan juga, jam ni punya fungsi smartwatch boleh kata agak banyak. Anda boleh install macam-macam aplikasi dalam jam ni untuk kegunaan harian anda. Dengan harga yang bawah 1,200, binaan yang agak tahan lasak dan kukuh, tambahan pula AMOLED screen. Anda nak apa lagi? Saya boleh katakan jam ni sangat baik dan sangat bagus untuk anda miliki. Jadi itu saja untuk review penuh Amazfit T-Rex 3. Kalau anda suka video ni, jangan lupa share kepada kawan-kawan anda. Kalau anda belum subscribe, bantu saya dengan subscribe channel saya. Ini kerana dengan subscribe anda mungkin akan memberi saya peluang lebih banyak untuk buat review Amazfit. Jadi itu saja untuk video kali ini. Apa-apa pun, lari dulu baru cerita.